Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat satu tajuk, iaitu tajuk beriman dengan sam'iyat. Kelas yang lalu kemarin Ustaz telah memberikan satu link video berkaitan dengan tajuk beriman dengan sam'iyat. Jadi sebelum kita mulakan belajar, marilah sama-sama kita baca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita membuat latihan, Ustaz nak membawa kepada kamu, iaitu secara sepintas selalu, nota ekspres tentang tajuk beriman dengan sam'iyat. Beriman ni maksudnya kita percaya di dalam hati kita, membenarkan di dalam hati kita dengan sam'iyat. Dengan sam'iyat itu bermaksud perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Jadi itu adalah maksud sam'iyat. Itu adalah maksud sam'iyat. Asal daripada perkataan sam'iyat ni, asalnya sama'a ni. Sama'a ni maksud dia kita mendengar. Sama'a ni maksud dia apa dia? Mendengar. Jadi perkara-perkara yang kita dengar itu seperti syurga, neraka, syaitan, iblis, malaikat, semua itu adalah perkara-perkara yang kita dengar dan kita tidak nampak dengan mata fizikal kita ni. Tetapi benda itu ada. Perkara-perkara itu ada. Syurga dan neraka itu ada. Apa lagi? Titian mizan, titian sirat pun ada. Jadi inilah perkara-perkara yang kita mendengar. Kita mendengar di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sama. Asal dikatakan sama, kita mendengar. Kita hanya dapat mendengar saja. Dan kita wajib beriman dengan apa yang kita dengar tu. Yang kita dengar tentang apa? Alam barzah. Alam barzah, padang mahsyar, iaitu alam barzah, iaitu alam kubur. Padang mahsyar, iaitu tempat perkumpulan manusia yang semua makhluk setelah dibangkitkan daripada kubur untuk dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dihitung amalan kita di padang mahsyar ni. Kemudiannya perkara-perkara sam'iyat yang lain adalah mizan. Mizan iaitu timbangan amalan manusia. Timbangan amalan manusia, kalau amalan baik itu banyak, maka dimasukkan ke dalam syurga Allah untuk dinikmati. Dan apabila banyak amalan-amalan yang buruk, akan dimasukkan ke dalam neraka untuk diazab. Jadi semua perkara ini adalah contoh-contoh sam'iyat, perkara sam'iyat. Alam barzah, padang mahsyar, mizan, sirat. Sirat iaitu titian merentangi neraka. Jika baik, amalan baik kita banyak, kita akan lalu di titian sirat itu dengan sepantas kilat, bergantung pada amalan kita. Seterusnya syurga, itu tempat orang yang beriman dan amal soleh, dan neraka tempat orang yang tidak beriman. Jadi sekali lagi Ustaz nak ulangkan takrif dia. Takrif sam'iyat ni maksudnya perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Hanya kita dapat mendengar saja perkara-perkara tersebut. Asal perkataan sama'. Jadi banyak perkara jadi sam'iyat. Sam'iyat. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ada menunjukkan, dalam ayat-ayat tentu menunjukkan adanya neraka, adanya syurga, adanya titian sirat, adanya azab kubur dan sebagainya. Jadi murid-murid, kita melihat satu dalil naqli, dalil yang diambil daripada naqli, dalil diambil daripada ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Surah Al-Baqarah. Ambil daripada lepas surah Fatihah tu, surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa tu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini ayat yang ketiga. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Jadi syurga dan neraka, mizan, alam barzah, padang mahsyar ni, semua kita mendengar. Kita mendengar saja. Kita tak pernah pun melihat. Sebab tu kita dipanggil sebagai sam'iyat. Perkara-perkara yang dapat kita dengar daripada Al-Quran dan hadis. Dan kita wajib beriman dengan
perkara-perkara sam'iyat. Okey, cuba kita buat soalan muka surat 48 ni. Pilih dan tulis jawapan yang betul. Yang pertama, sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan panca indera manusia. Panca indera ni. Panca indera manusia ni bermaksud anggota badan manusia lah, seperti mata, tangan, hidung. Itulah panca indera. Cuma dapat didengar saja oleh telinga. Panca indera manusia. Yang kedua, perkara sam'iyat hanya dapat diketahui melalui apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran. Yang kedua jawapannya Al-Quran dan hadis. Perkara-perkara ni hanya kita dapat tahu melalui Al-Quran dan hadis saja. Sebab tu kita diminta untuk melazimi diri kita untuk membaca Al-Quran dan hadis, agar kita dapat takut dengan azab Allah ni. Azab Allah ni, Allah cerita ada syurga, ada neraka. Bila kita baca Al-Quran dan hadis ni, kita takut untuk membuat kejahatan. Yang ketiga, kita beriman dan percaya kepada perkara-perkara sam'iyat. Kita wajib. Kalau boleh, kamu buat jawapan dulu. Lepas tu tengok sama tak jawapan kamu dengan yang Ustaz buat ni. Kita wajib. Wajib. Beriman dan percaya kepada perkara-perkara sam'iyat. Yang keempat, sam'iyat tidak dapat atau diketahui melalui panca indera. Tidak dapat dicapai. Tak dapat dicapai. Mata kita tak boleh nampak pun perkara-perkara yang sam'iyat ni. Cuma kita hanya dapat mendengar dan kita wajib beriman saja. Yang kelima, terdapat dalil daripada Al-Quran sebagai bukti kekuasaan Allah SWT. Dalil naqli. Dalil naqli tadi yang ayatnya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang mana orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Nombor 6. Dalil naqli yang menyatakan perkara sam'iyat firman Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Bil ghaibi maksudnya ghaib. Ghaib ni maksudnya perkara-perkara yang tak nampak. Seterusnya nombor 7. Contoh-contoh perkara ghaib ialah seperti syurga dan neraka. Syurga dan neraka. Nombor 8 ialah tempat manusia dikumpulkan selepas dibangkitkan semula daripada kubur. Apa dia? Mahsyar. Padang mahsyar. Maksudnya padang mahsyar ini tempat berkumpulnya umat manusia untuk dihitungkan amalan mereka di hadapan Allah SWT setelah dibangkitkan daripada kubur, alam barzah. Seterusnya, kesan beriman dengan perkara sam'iyat menjadi manusia yang bertakwa. Senaraikan cara anda membuktikan keimanan kepada perkara-perkara sam'iyat berdasarkan perkara-perkara berikut. Kesan beriman dengan perkara sam'iyat menjadi manusia yang bertakwa. Yang pertama, takut melakukan dosa. Yang kedua, bila kita beriman dengan perkara-perkara yang sam'iyat ni, kita akan perbanyakkan amal ibadat. Bila kita beriman, inilah yang akan terjadi. Kita akan takut melakukan dosa dan memperbanyakkan amalan ibadat. Seterusnya, menjadi redha dengan Allah SWT sebagai matlamat hidup. Yang pertama, bila kita redha, kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita percaya kepada
qada dan qadar. Minta kamu tulis ini jawapan dia. Yang ketiga, mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Apa kesan dia? Jadi kita nak mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Okey, apa yang kita dapat? Cara anda untuk membuktikan keimanan kita. Yang pertama, kita berdakwah kepada rakan. Yang kedua, menjauhi perkara maksiat. Okey, menjauhi perkara maksiat. Maksiat ni menjauhi perkara yang tak baik, amalan yang tak baik. Mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Kita boleh buat apa? Boleh menderma. Nombor satu, menderma. Yang kedua, bergotong royong. Bergotong royong. Okey, kita mendorong seorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Yang pertama, kita boleh menderma kepada rakan-rakan kita yang susah, orang-orang yang susah. Dan yang kedua, untuk kita membuat kebaikan ini, mungkin kita boleh bergotong royong dengan kawan-kawan untuk membersihkan sesuatu tempat lah. Itu tanda kita beriman dengan perkara-perkara samayat. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Apakah senarai yang kita patut buat untuk membuktikan keimanan? Kita berkempen, berkempen melakukan kebaikan. Kempen melakukan kebaikan. Dan yang kedua, apa lagi tindakan yang perlu kita buat untuk menghindari daripada kemungkaran? Menasihati rakan. Okey, menasihati rakan. Jika dia nak mengajak kita buat perkara-perkara yang tak elok, kita patut menasihati rakan kita. Itu adalah jawapan-jawapan yang bersesuaian dengan apa yang telah dipelajari. Jadi jawapan ni kena munasabah lah dengan apa yang diminta oleh statement di sini. Macam melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Okay, apa yang perlu kita buat? Kita hendaklah kita berkempen lah melakukan kebaikan. Kempen pada kawan-kawan, buat kebaikan, ajak mereka pergi macam solat berjamaah, gitulah. Yang kedua, kita menasihati rakan yang nak buat perkara yang tak elok. Seterusnya, muka surat 50, mahir kebat. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar dan Maha mengetahui segala perbuatan hamba-Nya, sama ada secara nyata atau yang tersembunyi. Apakah contoh ibadat yang anda lakukan sebagai bukti keimanan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui? Jadi bukti dia buat apa? Melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Pertama, buktinya melakukan kebaikan. Yang kedua, bukti dia kita meninggalkan. Yang pertama kita melakukan, yang kedua kita meninggalkan kemungkaran. Meninggalkan kemungkaran. Okey, bukti dia yang pertama kita melakukan kebaikan, yang kedua kita meninggalkan kemungkaran. Seterusnya, berpandukan rajah di bawah, bagaimanakah anda mengambil iktibar daripadanya agar menjadi Muslim yang diridai Allah SWT. Okey, Al-Quran ini berpandukan rajah di bawah, bagaimanakah anda mengambil iktibar agar menjadi Muslim. Yang pertama kita kena membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Yang kedua, kita kena
memahami isi kandungan Al-Quran. Okey. Yang ketiga, kita mengamalkan. Yang ketiga, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran suruh semayang, kita kena semayang. Al-Quran suruh puasa, kita kena puasa. Al-Quran suruh buat baik pada ibu bapa, kita kena buat baik pada ibu bapa. Al-Quran menegah kita membuat kejahatan, kita kena tinggalkan. Okey, seterusnya dengan Al-Quran, yang pertama kita kena membaca, kita kena memahami, kita kena mengamal. Dan seterusnya kita kena apa lagi? Kita kena menghafaz. Menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran. Bila kita hafal ni, jadi kita ingat apakah isi-isi kandungan yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Okay, jadi sekian dahulu kelas untuk pagi ini. Saya berharap kamu semua faham dengan tajuk yang telah dipelajari, iaitu tajuk beriman kepada perkara-perkara sam'iyat ni. Perkara-perkara sam'iyat ini, saya ulang sekali lagi, ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera. Kita tak dapat lihat oleh mata, tangan pun tak boleh rasa, lidah pun tak boleh rasa, tak boleh pegang. Syurga neraka kita tak boleh pegang, tengok pun tak boleh. Cuma kita hanya mendengar saja. Mendengar ni asal perkataan sama'a. Jadi sama'a ni mendengar. Sam'iyat ni banyak perkara yang kita dengar. Banyak perkara tu apa dia? Ni dia lah. Alam barzah, padang mahsyar, mizan, sirat, syurga, neraka. Saja sengaja Allah SWT dia nak bagi kita dengar saja, dia tak bagi kita lihat. Kalau kita lihat, nescaya tak ada lah ujian hidup di atas dunia ni. Semua orang buat baik, semua jadi baik. Termasuk juga dengan orang kafir, orang yang bukan Islam, mereka semua akan memeluk agama Islam sekiranya mereka melihat. Termasuk juga orang Islam tu yang jahat-jahat tu, semua pakat jadi baik. Sebab apa? Mereka melihat. Tapi Allah tak bagi melihat, Allah bagi sam'iyat saja, Allah bagi mendengar saja. Perkara-perkara yang gaib ni, alam barzah, mahsyar, mizan, sirat, syurga, neraka ni. Okay. Sekian dahulu daripada Ustaz. Saya berharap kamu semua dapat memahami tajuk ini dengan baik. Jika ada soalan, kamu boleh hantarkan WhatsApp kepada Ustaz untuk Ustaz jawab. Sekian dahulu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.